Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amin. Baik, kita sambung perbincangan kita. Kita katakan sesiapa yang menghukum sebagai haram perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, maka perbuatan itu pertama bercanggah dengan Al-Quran. Menghukum haram sesuatu perbuatan semata-mata kerana perbuatan itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW bercanggah dengan Al-Quran. Yang kedua, bercanggah dengan sunnah Nabi. Dan yang ketiga, bercanggah dengan ilmu dan kaedah usul fiqh. Tiga benda ini dilanggar. Dalam Al-Quran yang dilanggar adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dalam Quran jelas Allah Ta'ala beritahu apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul SAW, maka hendaklah kamu ambil, maksudnya terima, amalkan. Dan apa yang baginda larang kamu daripada melakukannya, maka hendaklah kamu berhenti, jangan buat. Jadi Al-Quran mengatakan apa? Wa ma nahakum anhu, apa yang baginda larang kamu. Bukan wa ma lam yaf'anhu, apa yang baginda tak buat. Makanya mengatakan apa yang Nabi SAW tak buat, kita tidak boleh buat, itu adalah bid'ah yang sayyi'ah. Itu namanya wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi kamu perkara yang direka-reka. Seolah-olahnya Islam ini mengharam segala perkara yang Nabi tak buat, sedangkan tidak begitu. Dia memandai-mandai. Quran kata apa yang Nabi larang, barulah kita tak boleh buat. Dia kata apa yang Nabi tak buat pun tak boleh buat. Sedangkan tidak semua benda yang Nabi SAW tak buat, kita tidak boleh buat. Terbukti misalnya di zaman Nabi SAW dihidangkan masakan daging kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW nak makan, diberitahu bahawa daging itu adalah daging tok. Jadi bila dengar daging tok, Nabi tak jadi makan. Maksudnya perbuatan memakan daging tok ni Nabi tak buat. Tapi bila ada sahabat yang lalu yang terliur nak makan daging tok ni, lalu dia makan, Nabi tak larang. Kalau haram, nescaya Nabi larang. Sebab sifat wajib bagi Rasul tak boleh menyampaikan hukum. Sahabat makan tok, Nabi nampak, Nabi tidak larang. Walaupun baginda sendiri tak makan. Kenapa? Sebab baginda tak lalu, tak biasa macam kita lah. Tak biasa makan satu-satu benda, bukan mudah kita nak makan. Orang cakap daging anak sedap, manis daripada daging ayam itu ini. Tapi kalau kita yang tak biasa, kadang-kadang kita terbayang kucing. Ya. Sama juga macam belut. Jom kita makan sup belut di warung sana sedap. Ada setengah orang bila dengar belut dia terbayang benda lain. Yang suka-suka. Jadi tak mesti Nabi tak buat kerana haram. Dan itu juga hadis Nabi SAW dilanggar. Nabi kata apa? Wa ma amartukum bihi fa'alu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintahkan kamu melakukannya, maka hendaklah kamu lakukan perbuatan itu semampu kamu. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang saya larang kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu jauhi. Sekali lagi, Nabi SAW seperti juga dalam Quran menyebut naha, melarang. Nabi tak kata idza lam af'al syai'an fajtanibu. Bila saya tak buat satu benda, hendaklah kamu jauhi benda itu. Nabi tidak sebut demikian. Maka menghukum haram itu adalah bid'ah yang sayyi'ah. Nabi kata apa tadi? Hendaklah kita jauhi bid'ah yang sedemikian. Jangan kita memandai-mandai menghukum haram seolah-olah boleh kita hukum haram apa yang agama tidak haramkan. Dia ingat menghalalkan yang haram saja berdosa, padahal mengharamkan yang halal juga adalah berdosa. Baik. Dan dia melanggar kaedah usul fiqh di mana? Nombor satu, dia langgar sumber hukum. Kan kita sebut tadi sumber hukum syarak yang pertama ada 4. Yang pertama, ada lagi yang lain-lain. Yang pertama, nombor satu sekali Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah ijma', kesepakatan para ulama'. Dan yang keempat adalah qiyas. Qiyas bagaimana kita maklum, iaitu kita memakai hukum sesuatu perkara yang ada nas kepada sesuatu yang lain yang tidak ada nas, kerana ada persamaan pada asas hukum dia. Contoh yang mudah, hukum minum arak semua orang tahu. Hatta non-Muslim pun tahu orang Islam haram minum arak. Ada tak nas, ada tak dalil? Ada, dalam hadis ada, dalam Quran ada. Ya. Tetapi sekarang ada satu jenis minuman, iaitu misalnya air ketum. Minum air ketum, kata kawan-kawan yang di Kedah, air ketum dia ada 2 jenis.
Satu, dia tetap mabuk kan. Hak tu kalau kita minum, badan kita jadi serak, jadi kuat. Tapi hak sejenis lagi tu memang kalau minum hilang kai. Pasal apa? Pasal dia buah macam-macam dalam tu. Selain daripada daun ketum, lebih dia buah obat nyamuk. Nak lagi pure, dia buah tai lembu. Jadi bila minum, hilang akal. Jadi apa hukum minum air ketum jenis hak kedua tu, yang kalau minum hilang akal? Kita katakan haram. Tapi mana ayat Qurannya? Mana hadisnya? Tidak ada ayat Quran yang cerita tentang air ketum. Jangan sangka wa in kuntum junuban itu cerita tentang air ketum. Tak ada. Hadis pun tak ada. Itu namanya kias. Ya, arak diharamkan dengan nas Al-Quran dan hadis. Apa asas hukum dia? Ilah dia al-iskar, memabukkan. Maka mana-mana minuman yang ada ilah yang sama, hukumnya sama macam arak, iaitu haram. Kias kan? 4. Tapi orang ni alasannya apa? Benda ni tak boleh buat, Nabi tak buat. Baik, Quran kamu ketepikan, kenapa? Saya ambil contoh. Misalnya ada orang diamal macam ni. Pagi-pagi lepas sembahyang subuh dia berzikir 300 kali. Kemudian malam lepas sembahyang isyak dia berzikir 300 kali. Elok lah kita kata. Tapi ada orang malah kata dia, kamu zikir 300 pagi, 300 malam, mana ada? Nabi tak buat pun. Mana ada dalil kata Nabi zikir 300 kali pagi, 300 kali malam? Habis itu ayat Quran yang mengatakan wazkurullaha zikran katsira. Zikirlah Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Banyak berapa banyak Allah tidak tetapkan. Bagi orang 300 sesuai 300. Bagi seorang 300 tak melampau sangat. Kalau 100 okey. Kan? Kalau buat tahlil arwah lagi lah. Lebih pada 100 dia apa ke kan? 100 cukup lah. Gulai dah masuk bau dalam hidung kan? Bawa sampai 300-400 letih lah. Jadi banyak tu terpulang. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan tidak tidur kecuali lepas berzikir 12,000 kali. Tak apalah sahabat Nabi, jangan kita cuba-cuba merasa besok tak kenal orang. Banyak tu dah elok, Allah tidak tentukan, kerana sesuai masing-masing buat. Dan hadis Nabi, kenapa dia fokus pada perbuatan? Kan ada hadis Nabi yang jenis pertuturan. Nabi pernah pesan pada seorang Arab Badawi, ayakuna lisanuka radban bi zikrillah. Hendaklah jadi lidah kamu tu basah dengan zikrullah. Basah maksudnya keras. Jadi dia seolah-olah tak perasan. Dia ingat perbuatan Nabi saja sumber hukum. Maka itu menyempitkan sumber hukum kepada 1/3 daripada 1/4. 1/3 sunnah pecah 3. Fi'liyah, qauliyah dengan takririah. Dia fokus fi'liyah saja. Sumber hukum ada 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Dia fokus pada sunnah saja, pun dia ambil 1 daripada 3. Jadi ini menyempitkan apa yang luas dalam agama. Kemudian dalam ilmu usul fiqh, kita tahu satu perkara itu haram dengan salah satu daripada 3. Pertama, datang dengan uslub melarang. Contohnya, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu hampiri zina. Maka oleh kerana uslub itu melarang, jangan, kita fahamlah menghampiri zina itu haram. Habis kalau berzina, lagilah haram. Kalau hampir pun haram, buat terus lagilah haram. Ada orang tak faham. Sebab tu tidak semua orang boleh baca Quran dan keluar hukum. Ulama' dia ada standard, dia ada cara dia. Ini kejadian sebenarnya. Saya berkuliah di satu masjid, kuliah bulanan. Lepas kuliah saya buka ruang soal jawab. Mungkin masih tak puas lagi. Lepas semayang, dia tanya. Dia kata, saya rasa tu macam tak adil lah Ustaz, dia kata. Bil'ah Nabi kata semua sesat. Kita kata sebahagian saja sesat. Yang mana bercanggah dengan syarak saja sesat. Tapi bab daging babi kata dia, Al-Quran kata daging babi haram. Yang kita pergi haramkan semua. Tulang babi haram, lemak babi haram, kulit babi haram. Itu kan tak adil kata dia. Ini dia tak faham. Dia tak faham namanya fahwal khitab ataupun qiyas aula. Macam tadilah, kalau hampiri zina saja sudah haram, maka berzina lebih-lebih lagi haram. Dalam Quran mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kata kepada kedua ibu bapa yang kita yang telah tua, kata tak boleh. Kecil hati dia. Dan jangan cakap kasar dengan dia. Orang tua, masa dia muda, kita kanak-kanak tak apa. Kan biasa budak-budak tak boleh mainan, kata dia mak jahat. Tak ada masalah.
Sebab mak masih muda. Tapi kalau mak dah berumur, mak minta sesuatu kepada kita, tolong bawa mak pergi mana, kita kata tu barangkali 2-3 minggu dia tak ada lupa lagi. Makanya Quran larang. Tapi kalau terajam mak ayah boleh. Sebab Quran tak ada sebut terajam. Itu cara kita faham. Maksudnya kalau kata tak boleh, maka terajam lagi lah tak boleh. Begitulah. Kalau daging yang menjadi tujuan binatang ternakan itu disembelih pun haram, apatah lagi yang tidak jadi tujuan. Kalau kita buat kurban yang kita betul-betul timbang, kita letak dalam plastik, yang kita bagi elok-elok, itu daging. Tulang siapa rajin ambillah buat sup. Kulit kadang-kadang buang itu saja. Kalau ada rajin dibersihkan, boleh masak juga. Perut bersama. Kalau tak ada orang rajin bersihkan, buang. Kalau ada orang rajin, kau bersih ambillah. Tapi yang kita betul-betul aim apa? Daging. Yang kita betul-betul aim pun haram. Apatah lagi yang mengikut. Kalau ikut idea dia tahi babi pun boleh makan. Ada kata tahi babi haram. Itu maksudnya aula. Kalau yang memang biasa dimakan pun haram, apatah lagi yang tak biasa dimakan. Jadi yang pertama. Yang kedua, memang Quran sebut haram. Innama harama alaikumul maitah. Maksudnya Allah Ta'ala mengharamkan kamu itu bangkai binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Bukan bangkai yang bengkak, tergolek tepi jalan. Tak ada orang nak makan. Maksudnya dia tak sembelih. Elok, hidang di hotel nampak lazat, ayam masak lemon misalnya. Tapi tak disembelih dengan cara yang syar'i, itu bangkai. Maka Allah haramkan. Macam mana kita tahu haram? Tu guna haram. Yang ketiga, kita tahu satu perkara itu dilarang, iaitu kalau dikeji. Misalnya dalam hadis Nabi SAW memberitahu, man washana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, dia bukan dari golongan kami. Nabi tak kata jangan menipu. Nabi tak kata menipu itu haram. Tapi Nabi sebut secara negatif. Bukan daripada golongan Nabi itu negatif. Maka dapat dipahami bahawa menipu itu haram. Ada tak dalam kaedah mengenal pasti sesuatu itu haram, kalau Nabi tak buat maka haram? Tidak ada. Dalam kaedah usul fiqh tidak ada. Maka mereka yang mengatakan sesuatu perbuatan itu haram semata-mata kerana Nabi tak buat, 3 benda dilanggar. Al-Quran dilanggar, hadis dilanggar, dan juga ilmu usul fiqh. Baik. Jadi kita cuba selesaikan soal itu secara tuntas malam ni supaya tak jadi kacau. Kita ada perbalahan, kita ada takwim perbalahan tahunan. Bermula sebelum masuk tahun baru. Sebelum masuk tahun baru tu dah berbalah. Berbalah apa? Isunya nak doa akhir tahun, awal tahun. Kata kawan-kawan, mana boleh? Nabi tak pernah buat doa akhir tahun, awal tahun. Kemudian masuk bulan Maulid, berbalah lagi. Masuk Ramadan, berbalah pasal bilangan tarawih. Tak boleh buat 8, lebih pada 8 tu bid'ah. Padahal daripada zaman Sayyidina Umar sampai sekarang di Saudi pun buat 20. Rupanya yang tahu sunnah tu orang-orang di Indonesia saja. Jadi kita tak nak berbalah tu berpanjangan. Kita cuba cari kat mana kita sepakat. Yang sepakat tu kita pegang kuat-kuat. Dan yang mana kita berbeza pandangan, yang berbeza pandangan tu kita leraikan secara ilmiah. Sebab berbalah bab agama ni kalau kita jujur boleh selesai secara ilmiah. Tengok dalil, tengok logik dia bagaimana. Tapi kalau berbalah politik itu payah sikit. Sebab dia ada haluan lain. Dan kuasa tu orang terliur. Kalau dia tahu dia salah pun dia masih kata dia betul lagi. Tapi kita selesaikan perbalahan agama ni. Baik. Bila berlaku sesuatu perkara baharu, tidak akan ada 3 kemungkinan sahaja dari segi hukum. Misalnya malam ni saya berceramah guna mikrofon, zaman Nabi tidak ada. Gunakan slide, zaman Nabi tidak ada. Tuan-tuan letak kapet dalam masjid, Nabi tak pernah letak kapet dalam masjid. Dan sebagainya lah. Pergi haji naik kapal terbang, datang ke masjid naik kereta, itu semua benda yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi apa-apa perkara baharu macam sahabat kita merakam itu pun tidak ada zaman Nabi, pasti ada hukum. Perbuatan orang mukallaf tidak akan sunyi dari hukum. Kalau tak nak ada hukum, itu adalah orang yang belum balik, kanak-kanak atau orang gila. Orang mukallaf buat apa saja mesti ada hukum. Paling tidak hukumnya harus boleh buat. Jadi bila kita buat sesuatu perkara baharu, 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, semua perkara baharu hukumnya haram. Itu kemungkinan nombor 1. Kemungkinan nombor 2, semua perkara baru yang tidak ada zaman Nabi hukumnya halal, boleh buat. Dan kemungkinan yang ketiga, sebahagian perkara baharu haram
dan sebahagian perkara baru halal. Dia tidak ada kemungkinan yang keempat. Dari segi hukum ini saja 3 kemungkinan. Kita boleh fikir kemungkinan keempat. Semua haram 1, semua halal 2, sebahagian haram, sebahagian halal. Itu saja. Baik. Jadi kita boleh analisa satu persatu. Boleh tak kita katakan semua perkara baru hukumnya haram? Jawapannya mustahil. Mustahil semua perkara baru haram. Sebab ada banyak perkara-perkara baru yang berlaku di zaman kita, tidak pernah kita dengar ada ulama memfatwakan haram. Setakat kita hidup tak pernah lagi dengar ulama memfatwakan pergi haji naik kapal terbang haram. Sebab zaman Nabi tidak ada orang naik kapal terbang pergi haji misalnya. Ataupun letak kapet dalam masjid, kita boleh dengar fatwa mengatakan haram. Ataupun tengok jam haram. Sebab Nabi mana ada orang pakai jam. Jadi banyak juga perkara-perkara yang berlaku yang baru, tapi tidak ada seorang ulama pun memfatwakan haram. Maka mustahillah kalau semua perkara baru haram itu mustahil. Adakah semua perkara baru halal? Saya katakan mustahil. Ada perkara-perkara baru yang zaman Nabi orang tak buat, kalau kita buat sekarang ni hukumnya haram. Contoh, kempen daripada Encik Farouk Peru. Farouk Peru ni dia kolumnis dalam Malay Mail Online, golongan liberal. Dia nak jadikan sistem kita sekular, agama pisahkan dari kehidupan, agama private. Salah satu kempen dia nak buat solat Jumaat hari Sabtu. Kempen menukar solat Jumaat dilakukan pada hari Sabtu. Kenapa? Kata dia sebab solat Jumaat hari Jumaat tu susah, awak hari orang kerja, kelam kabut ini, jam itu ini, tak khusyuk. Lebih baik buat hari Sabtu, kata dia. Itu apa hukum kalau dibuat? Haram. Sebab mengubah ibadah yang Allah Ta'ala telah tetapkan hari dia. Namun buat solat Jumaat nak buat hari Sabtu dengan alasan solat Jumaat hari Jumaat susah. Kalau punya alasan susah, so buat sembahyang subuh pukul 10, senang. 10 pagi kita dah sampai kat office, santai, makan nasi lemak, minum kopi. Oh, jom ajak staff kita sembahyang jemaah subuh pukul 10. Akhirnya rosak agama. Sebab itu ibadah telah ditetapkan. Ataupun wanita jadi imam kepada lelaki. Ataupun misalnya satu orang lelaki yang dia ada masalah dari segi psikologi dia rasa dia tu perempuan. Tengok anggota Zuhair semua okey, dan memang sebahagian daripada mereka kalau di counselling, kawan-kawan kita yang lembut-lembut ni, kalau kita counselling dia elok-elok, nanti dia berkahwin, kadang-kadang anak lagi ramai daripada kita. Okey. Tapi kalau yang tak di counselling, dia kadang-kadang dia terikut-ikut dengan perasaan tu, dia pergi ke Thailand ke mana buat pembedahan. Itu tak pernah ada zaman Nabi. Pembedahan tukar jantina tak ada zaman Nabi. Dia potong mana yang tak sepatut dia potong, dia letak di dada dia silikon, dia letak di punggung dia silikon nak bagi nampak macam perempuan. Itu benda baru, tak ada zaman Nabi. Apa hukum dia? Haram. Pertama, mengubah kejadian Allah Ta'ala, seolah-olah tidak redha. Kedua, atasyabuh bin nisa, lelaki tapi menyerupai wanita. Jadi nak kata semua perkara baru halal, mustahil. Oleh kerana 2 kemungkinan yang pertama mustahil, semua perkara baru haram mustahil, semua perkara baru halal mustahil, nak tak nak kita terpaksa setuju dengan kemungkinan yang ketiga, bahawa sebahagian perkara baru haram dan sebahagian perkara baru halal. Jadi yang Allah ini bid'ah, ini bukan bid'ah itu, kapan tahap ni? Berhenti rehat sekejap, makan roti canai, minum teh tarik. Maksudnya kita dah ada tempat kita boleh setuju. Lepas tu baru kita sambung perbincangan. Malam ni ada makan? InsyaAllah. Semua pasal makan ni nak bertanya juga. Baik. Jadi kita move forward. Oleh kerana kita dah setuju pada satu poin, kita bergerak ke hadapan, jangan mundur ke belakang. Kita bergerak ke hadapan. Kita kata oleh kerana kita dah sama-sama setuju, ada perkara-perkara baru hukumnya haram, ada perkara-perkara baru hukumnya halal, tentulah the next logical question adalah apa kayu ukur dia? Apa yang menyebabkan satu benda jadi haram? Apa yang menyebabkan satu benda jadi halal? Mesti ada kayu ukur dia. Jadi kayu ukur yang kita warisi daripada para ulama straightforward. Mana-mana perkara baru yang selari dengan syarak, selari dengan hukum hakam Islam, maka perkara baru itu halal, boleh dibuat. Sebaliknya, mana-mana perkara baru yang bertentangan dengan syarak, maka haram. Dan inilah kayu ukur yang kita ambil daripada ulama salaf, daripada satu generasi ke satu generasi sampai zaman kita. Inilah kayu ukur dia. Umpamanya Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita Imam Syafi'i, ulama salaf.
Beliau adalah tabi'in, generasi ketiga umat Islam. Kalau kita nak mengaku salafi, jangan sampai kita tidak ikut kepada Imam Syafi'i. Beliau salah. Jadi Imam Syafi'i kata apa? Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua jenis, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji dan satu jenis lagi terkeji. Sekarang kayak ukur Imam Syafi'i bagi, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Mana yang selari dengan sunnah ajaran Nabi itu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Mana perkara baharu yang bercanggah dengan sunnah, dengan ajaran Nabi, maka perkara baharu itu terkeji. Jadi inilah yang disetujui oleh semua ulama-ulama dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sehinggalah kebelakangan ini datang kawan-kawan kita baru balik daripada Jordan, daripada Madinah, daripada Mesir, daripada UAE, daripada UKM. Kata dia tak betul itu, yang hampa nak pegang itu tak betul. Yang sebenarnya, yang sebenar ni memang ayat yang paling mahal. Sebab ribuan tahun umat Islam tak tahu yang sebenarnya. Mari kawan kita balik mengaji luar negara, baru umat Islam tahu yang sebenar ni. Tahu yang sebenarnya, kata dia, dalam bab bid'ah ni bukan itu kayu ukur dia. Kayu ukur yang sebenar adalah kalau perkara baharu tu urusan dunia boleh. Sebab itu naik kapal terbang pergi haji boleh. Sebab memang haji urusan agama, kata dia. Tapi naik kapal terbang tu urusan dunia. Naik kereta ke masjid boleh, ke masjid urusan agama. Tetapi naik kereta itu urusan dunia. Boleh handphone boleh, merakam video boleh, letak kapet boleh. Itu semua urusan dunia saja. Tapi kalau urusan agama haram. Sama maulid itu urusan agama. Oleh kerana benda itu baru haram. Lafaz usolli itu urusan agama, urusan ibadat. Oleh itu kalau tidak ada zaman Nabi, maka haram. Kiaslah, tahlil arwah haram, ya. Apa-apa sajalah perkara baharu dalam urusan agama, doa akhir tahun, awal tahun haram. Sebab benda itu baru dalam urusan agama. Kalau urusan dunia silakan, kata dia. Komputer boleh, kapal terbang boleh. Sebab itu semua urusan dunia saja. Jadi kita kata betul lah. Benar ke macam kamu cakap tu? Kita nak test lah. Sebab kita dah ada dua kayu ukur. Kita dah kenal pasti sebenarnya kita setuju tidak semua perkara baru haram, tidak juga semua perkara baru halal. Rupa-rupanya kita berbeza pada kayu ukur. Kayu ukur kami yang mana selari dengan syariat halal, yang mana bercanggah dengan syariat haram. Tak kisahlah dunia atau agama. Kayu ukur kamu, kalau perkara baru urusan dunia halal, kalau perkara baru urusan agama haram. Baik, kita cuba selesaikan. Cuba kita tengok. Yang pertama, tidakkah hukum syarak syariatul Islamiyah, syariat Islam ini mentadbir kedua-dua agama dan juga dunia. Jadi bila kamu kata tadi yang dunia halal, seolah-olah Islam ni cuma datang untuk tadbir agama saja. Dia kata Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Sebab itulah kalau bid'ah dunia boleh, tunggu dulu. Banyak perkara yang dunia ditadbir oleh hukum. Bukan mentang-mentang dunia boleh. Adakah bermakna kamu lebih tahu urusan dunia, asal benda itu benda dunia kamu boleh buat apa saja? Tidak. Yang pertama dalam bab fiqh, babul ibadat. Okeylah, itu memang bab agama. Ya, semayang, puasa, bersuci, itu memang bab agama lah. Kalau takkan agama, bab benar semayang. Ya. Tapi bab yang kedua, munakahat, nikah kahwin. Orang yang tak ada agama boleh nak kahwin. Orang yang agama lain boleh nak kahwin. Cuma Islam datang mentadbir. Kahwin macam nisab, kahwin menjadi bakal, kahwin menjadi haram, kahwin menjadi halal. Muamalat lagilah dunia, jual beli, sewa menyewa, loss sharing, profit sharing, itu kan urusan dunia, tapi Islam mentadbir. Ambil contoh, misalnya insurance commissioner. Bayar premium RM100 sebulan. Kalau berlaku sesuatu kemalangan atau penyakit, maka syarikat insurans akan bayar misalnya RM200,000 sebagai coverage pampasan. Itu bid'ah perkara baru. Tak ada zaman Nabi, sahabat Nabi ambil insurans, tak ada. Sahabat Nabi buka syarikat insurans, lagi tak ada. Makanya insurans ni benda bid'ah. Tapi kan bid'ah dunia. Itu bukan soal agama, cuma nak manage risiko. Contoh ambil insurans, bila dia berniaga hantar barang keluar negara, dia ambil insurans. Kenapa? Kalau barang hilang, dapatlah ganti rugi. Itu bid'ah dunia. Tapi cuba perhati,
Walaupun bid'ah dunia, ulama satu dunia bincang apa hukum dia. Kenapa tak kata halal dia? Ini kan perkara baru urusan dunia. Apa susah-susah muzakarah lagi, istimak lagi. Ya, akhirnya hasil daripada istimak, mereka mengatakan, majoriti ulama mengatakan insurans commissioner hukumnya haram. Walaupun bid'ah dunia. Dan lebih menarik alasan mereka kenapa? Alasan mereka kerana bercangkah dengan syarak. Kan sama macam kayu Imam Syafi'i. Bercangkah dengan syarak haram lah. Tak kisahlah dunia pun. Mana boleh bercangkah dengan syarak? Itu nombor satu. Nombor dua, kita boleh test. Kamu ada kayu ukur, kami ada kayu ukur. Kayu ukur mana yang konsisten? Kita ambil satu perkara baru urusan dunia, dan kita ambil satu perkara agama, dan kita tengok apa berlaku kalau berlaku sesuatu yang baru. Saya ambil contoh yang abang kita sedang lakukan sekarang ni, merakam video. Ya. Merakam video jelas tidak ada zaman Nabi. Bid'ah. Bid'ah agama atau bid'ah dunia? Bid'ah dunia dia. Bukan bab ibadah pun merakam video ni. Ya. Baik. Jadi apa hukum merakam video? Kalau tanya kawan-kawan kita, dia kata boleh lah, bid'ah dunia apa masalah. Tapi kalau tanya kita kata tengoklah dulu. Kalau selagi dengan syariat boleh, kalau berjalan dengan syariat haram. Baik, kita ambil pula satu perkara yang sepakat, itu perkara agama, iaitu berdoa. Berdoa adalah ibadah. Kalau itu perkara agama, sabda Nabi SAW, doa huwal ibadah, kata Nabi. Doa adalah ibadah. Dan kawan kita kan malah doa kita tahu Nabi tak buat, kata dia haram. Doa awal tahun Nabi tak buat, maka haram. Kita sepakat. Ambil contoh rakaman video perkara dunia, berdoa perkara agama. Baik. Kalau yang dirakam itu ceramah agama, ceramah Ustaz Kazim ke, ceramah Ustaz Ala Idrus ke, Ustaz selebriti lah. Ustaz tak selebriti lah rakam buat apa, siapa nak tengok. Ya. Kalau dimasukkan rakaman dalam CD, dia dua bid'ah. Merakam satu bid'ah, masukkan rakaman dalam CD, bid'ah yang kedua. CD itu dijual melalui internet. Berniaga melalui internet itu bid'ah yang ketiga. Tiga bid'ah, semuanya bid'ah dunia. Apa hukum? Kalau tanya dia, kan dia kata, kan dah cakap tadi bid'ah dunia boleh. Kalau tanya kita kata tak ada nampak apa yang bercakap dengan syarak. Tak ada bercakap dengan syarak, boleh lah. Tapi kalau kita tukar contoh tu bukan lagi rakam ceramah agama, dia rakam aksi lucah. Ada orang buat aksi lucah, dia pergi rakam. Tak ada zaman Nabi. Merakam aksi lucah tu benda baru. Kemudian aksi lucah tu dimasuk dalam CD. Dah dua bid'ah. CD lucah dijual melalui internet, dah tiga bid'ah. Ketiga-tiganya bid'ah dunia. Sanggup tak antum nak katakan bid'ah tu okey sebab bid'ah dunia? Kan kayu ukur dia dah goyang. Sepatutnya kalau ikut kayu ukur dia kena kata bid'ah tu okey sebab ia bid'ah dunia saja. Tapi kayu ukur kita konsisten. Kita kata ya, walaupun bid'ah dunia, tetapi merakam aksi lucah bercanggah dengan syarak. Syarat suruh jaga maruah. Ni kamu rakam benda lucah, lagi jual lagi. Jadi kayu ukur kita konsisten, kayu ukur dia fail. Baik, kita pergi pada ibadah. Ibadah kata dia tak boleh ada perkara baru. Kalau perkara baru bid'ah dalalah sayyi'ah. Kita kata ibadah kalau perkara baru tapi tak berjalan dengan syarat boleh. Baik. Doa adalah ibadah, ia perkara agama. Ada tak Nabi SAW berdoa dalam bahasa Melayu? Tak ada. Ada tak Nabi SAW atau para sahabat berdoa minta anak-anak tu berjaya dalam SPM? Jelas tak ada. Nak doa apa SPM pun tak ada zaman tu. Jadi apa kata kamu? Apa kata antum? Satu orang berdoa, ya Allah yang Tuhan kami, berilah pelajar-pelajar kami mendapat keputusan cemerlang dalam pemeriksaan SPM. Bagilah mereka itu dapat semua A. Janganlah di sana ada soalan bocor, nanti penat kami nak risik. Itu mana ada doa macam tu zaman Nabi? Jadi oleh kerana tidak ada perkara tersebut zaman Nabi, itu perkara baru dalam urusan ibadah. Itu perkara baru dalam urusan agama. Apa hukum dia? Adakah haram, sesat, masuk neraka? Kalau ikut kayu ukur kamu, sepatutnya kamu kata gitu. Bid'ah dalam agama sesat. Tapi kalau ikut kayu ukur kami masih konsisten. Walaupun perkara baru itu urusan agama, tetapi tidak berjamaah dengan syariat. Meminta doa dalam bahasa Melayu masih terpayung dengan dalil yang umum. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada saya, nanti saya perkenankan. Allah tidak letakkan minta dengan bahasa apa. Jadi kan kayu ukur dia fail dalam kedua-dua keadaan. Kayu ukur yang kita warisi daripada Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain konsisten dalam kedua-dua keadaan. Yang ketiga, ini penting.
Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira. Yang hidup lepas pada saya pasti dia akan lihat pertikaian yang banyak. Fa alaikum bisunnati, hendaklah kamu ikut sunnah saya, cara saya. Bagaimana cara Nabi SAW menghadapi perkara baharu? Adakah Nabi ukur dunia agama, atau Nabi ukur selari dengan syariat atau bercanggah dengan syariat? Berarti tengok, zaman Nabi SAW telah berlaku perkara baru. Nabi tak buat, Nabi tak ajar. Seorang imam yang menjadi imam di Masjid Quba, dia buat perkara baharu, membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaat sembahyang. Misalnya imam tersebut jadi imam kepada kita malam ni, rakaat pertama selesai waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadun samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja, dan seterusnya, baru rakaat. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua Fatihah lagi, qul huwallahu lagi, barulah misalnya alam nasrah, baru rakaat. Ini perbuatan Nabi tak buat. Melazimi membaca surah Al-Ikhlas dalam sembahyang setiap rakaat ini Nabi tak buat, dan Nabi tak suruh. Dan malah jemaah komplain lagi. Kalau Nabi buat, jemaah tak komplain lah. Jemaah tahu ikut sunnah Nabi. Jemaah komplain, kata jemaah, tuan imam, kenapa begitu? Kau nak baca qul Allah sudah lah, tak payah baca surah lain. Kau nak baca surah lain ni qul Allah lagi, surah lain lagi. Tu imam jawab apa? Tu imam jawab, kalau kamu nak saya jadi imam, macam tu cara saya. Kalau nak macam-macam lain, sila nanti imam lain. Payah pula. Imam ni yang bagus bacaan dia, yang bagus sembahyang dia. Akhirnya diadu kepada Nabi SAW. Tengok sikap Nabi. Macam mana Nabi melayan satu perkara baru dalam urusan ibadah. Adakah bagi dia kata oleh kerana ini perkara baru dalam urusan ibadah maka haram? Nabi tanya dulu, apa yang menghalang tuan imam daripada ikut saranan daripada jemaah? Jemaah dah bagi idea tadi, kenapa tak ikut? Jawab tuan imam ni, saya buat demikian ya Rasulullah, dia baca Allah setiap rakaat itu sebabkan saya ni kasih kepada surah tersebut, sayang kepada Allah. Kerana orang yang faham makna Allah, dalam itulah intibati tauhid, akidah Islamiah itu ada dalam Allah. Maka dia sayang. Bila sayang, dia mana? Baik, sayang kepada ayat Quran, bercanggah tak dengan syariat? Tak bercanggah, malah baik. Oleh kerana tak bercanggah, walaupun benda itu Nabi tak suruh, Nabi tidak larang. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kasih kamu pada surah itu nanti memasukkan kamu dalam syurga. Tetapi kalau perkara baru itu bercanggah dengan syariat, walaupun urusan dunia, Nabi larang. Contoh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu satu hari balik daripada Syam. Syam itu sekarang ni adalah Suria, Jordan, Lebanon, itu namanya Syam. Balik pada Syam, jumpa Nabi, terus Sayyidina Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi. Lalu Nabi tanya, "Ma haza ya Mu'adz?" Ni apa dia Mu'adz datang-datang sujud pada saya ni, kenapa? Jawab Sayyidina Mu'adz, "Saya Rasulullah bawa balik pada Syam. Di Syam saya tengok orang bila dia hormat pada seseorang, dia sujud. Nah, ini mungkinlah sakibaki syariat Nabi-Nabi yang terdahulu boleh sujud sebagai tanda hormat. Tapi syariat Nabi SAW tak boleh. Walaupun dengan niat nak hormat, kalau niat menyembah lagi haram syirik. Tak nak hormat saja, nak hormat sangat pada mak, sujud pada mak. Dalam syariat Nabi kita tak dibenarkan. Sedangkan menzahirkan rasa hormat itu urusan dunia saja. Kalau kita orang Melayu bersalam, ya, Mak Saleh bersalam juga tapi mesti sebelah tangan, shake hand, ya. Ada juga yang hormat dia macam mana? Macam ni, kita macam mana lah ya, tentera atau polis, itu cara hormat dia. Kalau dengan sultan mana boleh macam ni, maka dia kena dua tangan, dia pun tunduk kepala, ya. Jadi menzahirkan rasa hormat itu adalah urusan dunia, tak masalah, ya. Tapi oleh kerana bercampur dengan syariat, Nabi larang. Nabi kata, la taf'alu, Mu'adz, jangan berbuat lagi. Kalau saya nak suruh satu orang sujud pada satu orang yang lain, nescaya saya telah suruh para isteri itu bersujud kepada suami mereka. Tapi saya tak suruh, sebab dalam cara Nabi tidak dibenarkan. Dan yang keempat, kita ukur dengan pendirian salafus saleh. Habis ini kita berhenti, sambung di tahun hadapan pula insyaAllah. Gitu. Boleh saya habiskan ini satu ya. Lepas saya habiskan ini, kita buka pada soalan. Nabi kata tadi, alaikum fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Baik. Macam mana khulafa'ir rasyidin melayan perkara baharu? Adakah ikut agama dunia ataupun ikut selari bercanggah dengan syariat? Nabi suruh ikut khulafa'ir rasyidin.
Kita kena ambil tahu lah macam mana cara Khulafaur Rasyidin. Kita ambil satu contoh perkara baharu yang berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, dalam satu buku. Sebelum daripada zaman Sayyidina Abu Bakar, Quran dah ditulis tapi tidak dikumpulkan. Bila Sayyidina Umar tengok ramai orang hafal Quran mati syahid dalam peperangan, mereka pergi berperang, mereka mati, maka timbul kebimbangan di hati Sayyidina Umar. Kalau lebih ramai orang yang hafal Quran mati, satu masa orang tak tahu Quran yang asli itu bagaimana. Sebab Quran dalam dada, yang punya dada mati. Akhirnya timbul satu idea. Sayyidina Umar bagi satu proposal bersama Abu Bakar, apa kata Quran yang dah tertulis itu kita kumpul. Jadi ada rujukan, ini dia Quran yang asli, yang autentik. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar keberatan. Payah nak terima idea itu sebab Nabi tak pernah buat. Macam mana ya Umar, saya nak buat satu benda yang Nabi tak pernah buat. Maksudnya apa? Benda itu bid'ah, benda baru. Lalu Sayyidina Umar pujuk. Setelah dipujuk oleh Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Abu Bakar kata, okeylah, kita kumpulkan Al-Quran. Pertanyaan, kamu kata bid'ah dunia boleh, bid'ah agama haram. Sekarang ni kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf itu perkara baru. Bid'ah dunia atau bid'ah agama? Agama. Kalau saya pun saya rasa agama lah, nak jaga Quran. Kalau kita jawab bid'ah agama, selesai masalah. Boleh tutup buku takwim perbalahan tahunan kita, tutup, buang. Kenapa? Sebab sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin yang Nabi perintahkan kita ikut pada mereka pun buat bid'ah dalam urusan agama, asalkan baik. Maka siapa kamu nak menghalang buat perkara baru dalam urusan agama dengan syarat jangan bercakap dengan syariat? Adakah kamu lebih faham agama daripada Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin buat bid'ah dalam urusan agama. Baik. Kadang-kadang orang dia kalau nak berbalah dia tak apa. Dia kata saya Ustaz, tukar jawapan. Bila setelah saya fikir-fikir balik, itulah bid'ah dunia kata dia. Memanglah Quran, jaga Quran di urusan agama, tapi mengumpulkan Al-Quran itu benda admin je kata dia, itu benda dunia saja. Baik, kalau kamu mendakwa mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf itu adalah urusan dunia, maka dakwaan kamu bercanggah dengan fakta. Kenapa? Sebab yang pertama, kalau betul urusan dunia, takkan Sayyidina Abu Bakar tak faham urusan dunia boleh buat? Bid'ah dalam urusan dunia boleh buat, Sayyidina Abu Bakar ragu-ragu. Jadi pada jawab, kata dia, Sayyidina Abu Bakar ragu-ragu itu sebab Sayyidina Abu Bakar pun tak pasti bid'ah dunia itu bid'ah agama. Mungkin ada jawab gitu, kan? Baik, kalau dia jawab begitu, tentulah Sayyidina Umar bertanggungjawab untuk meyakinkan Sayyidina Abu Bakar bahawa bid'ah itu bid'ah dunia. Betul tak? Sayyidina Abu Bakar kena pujuk, buatlah. Sayyidina Umar kena pujuk, kata dia, Abu Bakar buatlah, ini bid'ah dunia, tak masalah. Sepatutnya dia pujuk begitu. Tetapi apa yang Sayyidina Umar cakap dalam rangka memujuk Sayyidina Abu Bakar? Kata Sayyidina Umar, wallahi huwa wallahi khair. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ni demi Allah bendanya baik. Jadi Sayyidina Umar cuba meyakinkan Sayyidina Abu Bakar benda itu baik, bukan benda dunia, benda itu baik. Bila dah diyakinkan benda itu baik, barulah Sayyidina Abu Bakar berani buat. Kalau Khulafaur Rasyidin pun menggunakan kayu ukur baik atau tak baik, kenapa kamu nak tukar jadi dunia dan agama? Takkah itu meninggalkan perintah Nabi? Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Wallahu a'lam. Kita buka soalan, silakan Wadi. Ada 3 soalan. Sikit ringkas je. Yalah, kalau saya mampu saya jawab, kalau tak wallahu a'lam. Saya pun nak jawabnya soal profesor ya. Dia kata ajaran Syiah ni ikut Quran. Pahaman Syiah ni ikut Quran kan. Jadi saya pun tak beritahu lah, saya nyampai Quran. Saya diam. Dan yang kedua, soalan yang pertama Ustaz, Syiah ni ikut Al-Quran kan? Dia mengaku dia Syiah, saya pun diam kan. Yang keduanya tentang perpecahan umat Islam kan. Sekarang daripada dulu kan, daripada zaman Sayyidina Osman lagi kan, Sayyidina Ali berpecah kan. Jadi dia kita Islam ni lemah kan, kerana berpecah. Soal remeh-temeh, soal apa-apa berpecah kan. Mazhab 4 berpecah kan, pada satu mazhab. Jadi saya pun nak cari jawapan kan, antara perpecahan yang dibenarkan dan perpecahan yang tak boleh kita berpecah kan, dalam masalah akidah kan. Jadi saya tak jawab lah, saya dengar
Yang ketiganya tentang bid'ah dalam masyarakat kita. Kalau orang mati kan ada tahlil, ada kenduri. Dan di Kedah Ustaz, di tempat saya kan mengaji kubur. Tunggu kubur kan. Mengaji kubur ni dia orang buat wakaf kan. Tunggu. Jadi arwah mak saya saya suruh mengaji semalam kan, sebab saya bekerja buat sehari semalam. Jadi di Kedah sana Ustaz, di Kedah ada sampai 3 hari 3 malam dan seminggu lah kan. Mengaji kubur. Jadi tempat-tempat ada tuan guru kan, ada pondok, dan tuan gurunya pun mengaji di Mekah lah kan, dia benarkan. Jadi kalau Ustaz boleh jawab sikit kan, ataupun kita ikut tuan guru tu lah yang membenarkan mereka mengaji kubur. Wallahualam. Silakan jawapan. Masa 3 tu pun saya jawab dulu lah. Kalau terjawab lah Yang pertama, dia mengaku dia Syiah. Kemudian dia mengatakan Syiah itu ikut Quran. Kalau betul dia Syiah sebagaimana yang kita faham, itu adalah dusta kalau dia mengatakan dia mengikut Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah Ta'ala mengatakan radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Hum di situ adalah sahabat Nabi. Quran kata Allah redha kepada sahabat Nabi. Syiah mengatakan kebanyakan sahabat Nabi menjadi murtad kafir selepas daripada kawatan Nabi SAW. Dan yang paling utama sekali yang mereka benci adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi macam mana kata ikut Quran? Quran mengiktiraf suhbah Sayyidina Abu Bakar. Iz qala li sahibihi la tahzan. Ketika Nabi bersabda kepada sahabatnya, siapa sahabat dalam guru ketika itu? Sayyidina Abu Bakar. Quran merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai sahib, sahabat Nabi. Tetapi Syiah mengatakan Abu Bakar ni khianat, murtad dan benci kepada Sayyidina Umar. Sedangkan Quran suruh kita ikut pada Nabi. Nabi suruh kita ikut Sayyidina Umar. Jadi kalau dia benci pada Sayyidina Umar, bermakna dia melawan Nabi. Melawan Nabi bermakna melawan Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Ma salaka Umar tariqan illa salaka syaitanu tariqan akhar, atau kama qala sallallahu. Maksudnya, lafaz itu saya tak pasti ya tepat tak tepat, tapi maksudnya tidaklah Sayyidina Umar itu menjalani satu jalan kecuali syaitan akan lari ikut jalan lain. Jadi kalau kita faham secara harfi, Sayyidina Muhammad satu jalan, syaitan lagi. Kalau kita faham secara maknawi, Syiah itu syaitan. Sebab Sayyidina Umar lalu ikut ni, dia tak mau, dia lalu ikut lain. Dia tak ikut jalan Sayyidina Umar. Nabi kata iqtadu bila zaidi min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Hendaklah hamba ikut 2 orang lepas pada saya, Abu Bakar dengan Umar. Jadi kalau Syiah mendakwa ikut Quran tu pembohong. Syiah ni dia kuat taqiyah. Depan kita dia kata dah, kami mana ada kafirkan sahabat Nabi. Tapi di belakang kita macam-macam dia hina, dia cerca, dia maki. Syiah ni taksub dengan politik sebenarnya. Sebab tu kita dalam politik boleh, jangan taksub. Punca Syiah menyeleweng taksub pada Sayyidina Ali. Asalnya hang sokong siapa? Ali kata saya sokong Muawiyah lagi bagus jadi khalifah. Ali kata tak, Sayyidina Ali lagi bagus. Okeylah, perbezaan politik saja. Tapi sebab taksub sangat, sehingga kata sebenarnya siapa yang jadi khalifah Sayyidina Ali itu dah rampas hak Sayyidina Ali. Malah lebih parah kata dia, Nabi Muhammad SAW itu jadi Nabi sebab Jibril tersilap beri wahyu pula. Itu kan ide Nabi. Seolah-olah Nabi tak layak jadi Nabi. Jadi Nabi pun sebab Jibril tersilap. Ide Jibril boleh tersilap. Postman hantar surat pun sampai ke rumah, Jibril hantar wahyu boleh tersilap. Dan hina Allah, Allah tak pandai pilih Rasul dia. Putusan dia tu boleh tersilap, bagi wahyu sana sini. Jadi Syiah ni banyak ni membohong. Kalau dia kata ikut Quran itu tipu. Dan malah ada Syiah yang hulu, Syiah yang melampau. Dia kata Quran yang kita ada sekarang ni tidak asli, dah dibuang-buang kata dia. Quran yang sebenar lebih tebal lagi. Maka itu boleh bawa kepada kufur kerana mendustakan Al-Quran. Jadi Syiah ni, pegangan kita ahli sunnah wal jamaah terhadap Syiah adalah Syiah wajib ditolak. Tak ada istilah Syiah ni hampir dengan kita. Ya hampir, tapi ni bukan ahli sunnah. Jadi tak boleh kita menerima penyelewengan Syiah ni, tak boleh. Tetapi juga tak boleh kita kafirkan mereka secara pukul rata. Sebab kebelakangan ni ada geng-geng yang bila dia tentang Syiah, dia kata Syiah kafir, laknatullah. Kita semelih je Syiah. Jangan. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan ahlul kiblah, kecuali kalau seorang Syiah tertentu misalnya sudahlah dia Syiah, jelas-jelas dia mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, maka dia tu kafir. Tapi nak pukul rata secara umum begitu, tidak.
Dan menolak Syiah tidak bermakna berperang dengan Syiah. Ada pula geng-geng yang semangat lebih, kata dia siapa yang pergi jumpa Syiah tu, itu orang dah jadi Syiah. Bukan begitu. Kita menolak kekufuran. Di negara kita ada tak orang kafir? Ada, sembah berhala ada. Ya, yang mensyirikkan Allah Ta'ala, bukan main banyak ni, sembah api pun ada. Ya. Adakah bermakna kita kena perang dengan mereka? Adakah lebih membawa kebaikan kalau kita berperang dengan mereka? Biasanya negara mana pun kalau berlaku civil war, peperangan dalaman, akan masuk kuasa-kuasa besar campur tangan. Bila masuk kuasa besar campur tangan, mudarat akan jadi lebih besar lagi. Macam di Syria sekarang dah jadi proxy war antara US dengan Saudi, Russia dengan Iran. Yang naik rakyat Syria, 9 juta jadi pelarian, ratusan ribu mati, yang lain hidup tak keluar. Jadi tak berperang dengan orang kafir tak bermakna kita sokong kafir ataupun sokong kekufuran dia. Kita tak mau berperang dengan orang muda hidup di Malaysia, kita hiduplah sebagai rakyat satu negara misalnya gitu. Adakah mana kita sokong muda? Itu kalau dia jadi ekstrim pula. Tolak Syiah tu dah bagus dah, tolak Syiah tu dah bagus. Tapi ekstrim pula, seolah-olah kalau kita tolak Syiah ni kena berperang dengan Syiah baru kita tolak Syiah. Kalau kita tak nak berperang, maksudnya kita sokong Syiah. Bukan begitu. Tapi jawapan ringkasnya, kalau betul dia Syiah, dia tidak ikut pada Quran. Banyak benda-benda yang Quran kata, dia kata lain daripada Quran. Quran dah bagi satu bara'ah kepada Siti Aisyah, dapat bara'ah daripada Al-Quran. Fitnah perbuatan Siti Aisyah tu Quran yang clearkan. Tapi Syiah ulang balik fitnah yang sama, mengatakan Siti Aisyah ni perempuan yang tak bagus, begini-begini. Ikut Quran benda itu, malah mendustakan Quran. Yang kedua, berkaitan dengan bid'ah yang ketiga, ya, perpecahan. Perpecahan kata dia disebabkan oleh kerana mazhabnya. Itu tak betul lah. Mazhab ke mana pun akan berlaku. Ada orang kata gini, kita yang jadi berpecah ni pasal dia ikut mazhab. Ada yang ikut Maliki lah, ikut Hanafi lah, ikut Hanbali. Cuma semua ikut Quran Sunnah. Akan kita tak berpecah. Ini orang yang tak faham. Baik, kita ikut Quran dan Sunnah. Baik, ulama dulu ikut apa? Ulama yang jadi mazhab-mazhab ni agak ikut apa? Injil, Taurat, kita Hindu. Ulama dulu ikut Quran dan Sunnah. Jadi bila ikut Quran dan Sunnah, of course secara natural akan berlaku mazhab. Saya ambil satu contoh. Macam mana kita nak tahu perempuan bila dicerai oleh suami, berapa lama dia perlu beriddah sebelum dia boleh kahwin dengan orang lain? Rujuk Quran. Betul? Kena rujuk Quran ataupun Sunnah. Dalam Quran jelas, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai oleh suami hendaklah dia beriddah 3 quru. Sepatutnya nak berpecah apa lagi? Dah semua rujuk Quran. Tetapi quru dalam bahasa Arab adalah kalimah mushtarakah, satu perkataan yang ada banyak makna. Berapa makna? 2 makna. Satu makna quru adalah haid. Satu lagi makna quru adalah suci daripada haid. Habis mana satu yang Quran masukkan? Salah satu quru tu adakah haid atau suci daripada haid? Maka ulama ijtihad. Ada tengok kaedah nahwunya, adat makdudnya, ada yang tengok hadis-hadis lain. Akhirnya mazhab Syafi'i setelah berijtihad kata dia itu maksudnya adalah suci. 3 kali suci, habis. Mazhab Hanafi ijtihad juga. Akhirnya mereka kata yang dimaksudkan dalam Quran adalah 3 kali haid, sudah suci. Jadilah mazhab. Alangkah zaman Nabi sudah berlaku perbezaan pandangan dalam memahami perintah Nabi, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Bila Nabi perintahkan sahabat-sahabat pergi ke kampung Bani Quraizah oleh sebab pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraizah, Nabi suruh pergi serang. Dan jangan seorang bersemayam asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Bila masuk waktu asar, sebagian sahabat semayam, sebagian yang lain tak semayam. Sudah berlaku 2 mazhab dalam memahami perintah Nabi. Yang sembahyang adakah engkar perintah Nabi? Tidak. Mereka faham maksud Nabi itu suruh cepat. Sekira-kira masa sampai di kampung Bani Quraizah tu waktu asar masih ada lagi. Tapi kalau dah masuk asar, kena sembahyang. Inna solata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang tu ada waktu. Tapi yang mana faham zahir kata dia tak boleh lah. Tunggu dah sampai di kampung Bani Quraizah. Tak kisahlah waktu dah habis pun. Dan Nabi kata sembahyang asar di kampung Bani Quraizah. Jadi ada 2 mazhab. Tapi zaman Nabi tak apalah, Nabi masih ada, Nabi terangkan.
Kita pun Nabi tak bangkang salah satu. Nabi meraihkan kedua-dua. Nabi mengajak umat dalam perkara-perkara sedemikian boleh kita tu berlapang dada. Tak ada ikut mazhab lah, misalnya kata tak payah berbalah, itu Quran dan Sunnah. Saya baca, saya faham begini. Tuan Imam baca, Tuan Imam faham lain. Ini mazhab lain, mazhab lagi pecah teruk. Dah elok baca 4, masing-masing ada faedah yang mantap, jadi pecah sampai beribu-ribu. Masing-masing ijtihad sendiri. Nah, ada yang tak mau sembahyang, baca Quran. Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang sembahyang. Apa nak sembahyang tak jadi. Kan mazhabnya. Nah, ada yang sembahyang juga tapi pakai niat. Kita tanya mana boleh sembahyang pakai niat? Mestilah kena takbir, rukuk, sujud. Pakai hadis Syekh, innamal a'malu binniyat. Mazhab dia. Jahannam artinya agama kita. Jadi eloklah kita ikut kepada ulama yang layak berijtihad dan takdir Allah ijtihad yang sampai kepada kita 4 mazhab ni. Yang lain ada juga tapi tidak sampai. Kita lemah ni, kita lemah sebab berpecah. Kita lemah sebab berpecah. Betul. Kita lemah sebab berpecah itu betul. Ati Allah wa Rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan ikutlah Allah dan Rasul. Kita ikut apa? Parti politik kan. Nombor 1 kita ikut parti politik sama kita secara jujur. Kadang-kadang kita ketepikan Allah dan Rasul sebab kita lebih taksub dengan parti. Kalau parti kita buat semua betul, parti orang buat semua salah. Wala tanaza'u, jangan berbantah-bantah. Kita bukan setakat berbantah-bantah lagi. Kalau hang pada sana, putus saudara. Sudah bukan berbantah-bantah lagi. Kalau berbantah-bantah apa? Fatafshalu, nescaya kamu gagal. Wa tazhabarikum, dan hilang kekuatan kamu. Jadi berpecah memang punca kelemahan. Tapi bermazhab itu bukan perpecahan. Itu namanya kepelbagaian pandangan ulama-ulama di dalam memahami dalil. Yang berpecah tak boleh dalam bab politik sampai jadi akidah. Macam Syiah tak jadi politik, taksub jadi akidah. Berpecah dalam bab akidah ni tak boleh. Bab dia bab usul. Dalam bab furu' kita boleh berlapang dada. Tapi bukan semua orang boleh pergi pada Quran Sunnah keluar hukum. Semua ulama-ulama mustahid, seumpama imam mazhab yang 4, ikut salah satu pada mazhab yang 4 itu, maknanya ikut Quran dengan cara yang sama. Dan yang terakhir, tunggu kubur lah. Awak kalau tak tunggu hilang lah guna. Baik, setiap sesuatu yang ulama fatwa, kadang-kadang kita yang tak jumpa dalil, maka kita duk kata macam-macam. Contohlah sembahyang raih waktu. Ada orang komplain, dia tahu apa sembahyang raih waktu pasal apa? Patut apa nak berulang balik? Kan kita ngaji macam tu. Kalau kita dalam kereta misalnya, nak sembahyang wuduk tak ada, nak berhenti pun tak boleh. Kalau kita berhenti sekat jalan orang, akhirnya kita belajar dari Ustaz-Ustaz kata dalam keadaan macam tu, sembahyang lah walaupun tak ada wuduk. Tapi nanti kalau anda bersembahyang sempurna, ulang balik ataupun qada. Oh, ada orang komplain, dia kata mana ada solat raih waktu? Solat raih waktu tu sah ke tak sah? Dia kata kalau sah, pasal apa hamba nak ulang balik? Dah sah. Kalau tak sah, pasal apa nak buat? Benda tak sah. Mana ada dalil? Ada dalil bang. Ya, kamu yang tak jumpa dan ditanya kepada Imam Nawawi rahimahullah taala tentang masalah ni, dalilnya di mana? Illa amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan kamu dengan satu perintah, maka lakukanlah semampu kamu. Dalam keadaan tadi apa yang kita mampu? Sembahyang dalam waktu, mampu tak? Mampu. Maka buat. Sembahyang dalam keadaan suci pada hadas, mampu tak? Tak mampu. Kita apa? Itu dalilnya. Habis kenapa ulang balik? Sebab ada dalil lain menunjukkan solat dalam keadaan tidak suci dan pada hadas tidak sah. Tidak sah kenapa buat? Tadi dalil Nabi kata buat semampu kamu. Itu dalil yang saya mampu. Jadi dalil itu tak mesti direct. Dia ingat buat dalil, hendaklah kamu solat raih waktu. Tak jumpa lah dalil macam tu. Jadi sama macam masalah kubur-kubur tadi. Yang pertama ada 2 masalah. Masalah yang pertama, bila kita baca Quran, sampai tak pahala itu pada semati. Baca Quran kah, tahlil kah? Ya? Baik. Kalau kita lihat ibadah-ibadah lain, umpama sedekah, ijma' ulama mengatakan sampai. Kita ada kematian ibu bapa misalnya, kita sedekah satu benda, niat ini sedekah bagi pihak bapa saya. Ijma' ulama mengatakan sampai. Tak ada khilaf. Sebab dalil itu jelas. Dalam satu kejadian Nabi kata boleh. Begitu juga haji. Boleh kita buat haji bagi si mati. Jadi haji itu untuk dia. Baik, kalau baca Quran, jadi tak pahala itu untuk dia? Jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan jadi. Sampai yasidu sawabuha, sampai pahala.
Cuma ada satu riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala yang mana diriwayatkan Imam Syafi'i kata tak sampai. Jadi kalau kita tengok setakat itu saja dulu, maksudnya benda itu khilafiah. Malah yang majoriti kata sampai. Jadi kalau kita sayang pada mak ayah kita, ada kata sampai, ada kata tak sampai, membaca bila. Yang mereka keliru, mereka kata Imam Syafi'i kata tak boleh. Imam Syafi'i melarang menghadiahkan pada itu menipu. Imam Syafi'i tidak larang. Imam Syafi'i kata kalau hang baca Quran, jadi pahala itu untuk hang, tak jadi pahala untuk orang mati. Bukan tak boleh. Dia ada beza antara tak boleh dengan tak sampai. Itu satu. Yang kedua, yang lebih faham kalam Imam Syafi'i ini murid-murid dia. Murid-murid Imam Syafi'i siapa? Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i. Ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan maksud Imam Syafi'i tak sampai kalau tidak diniatkan. Kalau diniatkan sampai. Atau kemungkinan kedua tidak didoakan. Sebab tu kita lepas tadi selalu kita doa Allahumma usil sawaba ma qara'na minal Quran. Ya Allah sampaikanlah pahala. Kalau doa sampai, kenapa? Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu doa aku perkenankan. Dan yang ketiga kata ulama-ulama Syafi'iyah, maksud Imam Syafi'i kalau tidak dibaca di tepi kubur. Ini maksud tajuk tunggu kubur. Sebenarnya bukan tunggu kubur, tak tunggu pun kubur tu tak lari lah. Tapi tujuannya baca Quran di sisi kubur. Apa manfaat baca Quran di sisi kubur? Iaitu meringankan suasana orang dalam kubur. Apa dalil? Dalil dia ketika Nabi SAW berjalan dengan seorang sahabat, bagi dia lalu di tepi dua kubur. Nabi ini Allah Ta'ala kadang-kadang bagi nampak benda yang gaib, ya. Jadi Nabi SAW bersabda, orang dalam kubur ni dua-dua sedang diazab. Tapi benda kecil-kecil lah. Seorang tak jaga air kencing dia, kencing lebih kurang, sembahyang tak sah. Yang kedua suka mengadu domba. Cari dua orang, dia kata hak ni kata kat orang tu, dia kata kat orang tu, hak ni kata. Akhirnya bergaduh. Jadi bila mati dia azab. Lalu Nabi SAW ambil pelepah tamak dan bagi dia belah dua pelepah tu, pacak di satu kubur dan pacak di satu kubur yang lain, dan Nabi bagi tahu moga-moga diringankan azab kedua-duanya selagi mana pelepah tamak ini belum kering. Kalau kita orang biasa dengar cerita tu, oh itu je lah, oh macam tu cerita dia. Tapi ulama tidak. Ulama kaji kenapa diringankan azab selagi pelepah tamak belum kering. Apa kena-kena kering dengan tak kering? Jadi ijtihad para ulama mengatakan pelepah tamak yang belum kering adalah benda hidup. Dan mengikut dalil Al-Quran, benda hidup ni ada tasbihnya. Cuma kita tak faham. Tasbih kucing macam mana, tasbih burung macam mana, tasbih pokok, jadi kita tak faham. Jadi tasbih itu yang meringankan azab. Sebab itu bila dah kering dah tak ada lagi. Selagi mana tak kering, kata Nabi. Jadi ulama ijtihad begitu. Jadi kalau seumpama tasbih pelepah tamak boleh membantu meringankan azab kubur, apatah lagi tasbih anak Adam. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam berbanding dengan makhluk yang lain. Itu kan ijtihad. Jadi dan apatah lagi kalau yang dibaca itu bukan tasbih biasa tapi kalam Allah, Al-Quran. Takkan tak membantu. Itu namanya ijtihad, itu namanya qiyas aula. Kalau pokok tasbih pun boleh bantu orang dalam kubur, apatah lagi manusia baca Quran. Sebab itu di sisi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sunat membaca Quran di sisi kubur. Dan kata Imam Syafi'i, kalau dikhatamkan Al-Quran pun itu lebih baik lagi. Itu yang akan jadi seminggu saya tak khatam Quran. Tapi kalau dan khatam satu malam, itu hujah dia. Kalau kamu tak nak terima pun terpulang. Jangan dipelekeh dan dihina ijtihad ulama. Ada orang yang mana nak manfaat orang dah mati, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Bila mati seorang Adam terputus amalan dia. Cuba baca elok. Hadis Nabi kata apa? In qata'a amaluhu. Amal si mati terputus, amal orang hidup masih ada lagi. Tu dia buat haji bagi orang mati boleh, dia sedekah bagi orang mati boleh. Orang mati itu memang amal dia terputus. Jadi kadang-kadang dia nak kembalikan domir tu pun dia tak pandai. Tapi nak komplain ulang Imam Syafi'i tak betul, Imam Abu Hanifah anda betul sama dia. Terpulang. Jadi insya-Allah saya harap itu ada masalah. Barakallahu fiikum. Jadi saya rasa setakat itu kalau kita menghampiri pukul 10. Maaf ya atas kesalahan. Satu lagi. Kita. Imam Ja'far As-Shadiq yang didakwa sebagai Syiah. Bukan setakat Imam Ja'far As-Shadiq,
Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga diidolakan oleh Syiah, seolah-olah itu adalah imam Syiah mereka. Sayyidina Husain juga diidolakan sebagai imam Syiah mereka. Jadi Ahlul Bait jalur daripada Nabi SAW ini, terutama jalur-jalur awal seumpama Zainal Abidin, seumpama Ja'far Shadiq, mereka bukan Syiah, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma Imam Ja'far Shadiq ini salah seorang daripada dua orang ulama yang dirosakkan oleh pengikut. Rajulani salihani bulia bi atba'is su, saya tak ingat lafaz itu. Dua orang lelaki yang soleh dirosakkan oleh pengikut yang jahat. Pertama Ahmad bin Hanbal, dan yang kedua adalah Ja'far As-Shadiq. Jadi Jemaah Ja'far As-Shadiq dirosakkan oleh Syiah. Syiah bila datang jumpa Imam Ja'far As-Shadiq, dia keluar, dia cakap reka hadis macam-macam. Dia kata kami terima daripada Ja'far As-Shadiq begini, padahal dia berdusta untuk menyokong mazhab Syiah. Imam Ahmad bin Hanbal pun dia diikuti oleh sebahagian daripada murid-murid dia, tetapi murid-murid dia ini menjadi mujassim, yang mengatakan Allah Ta'ala bertangan, bermata, berkaki, duduk atas kursi dan sebagainya. Itu sebahagiannya pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia dua orang imam ni bagus, pengikut itu yang merosakkan. Wallahu a'lam. Nanti saya cek balik. Saya tak hafal nama kitab. Yang itu saya dapat daripada guru saya, Kiai Idrus bin Mamli Hafizahullah, ulama daripada Indonesia, masih muda lagi, tapi masya-Allah tabarakallah mahir dalam perbandingan antara Ahli Sunnah dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan Hizbut Tahrir, dan juga dengan liberal. Okay. Jadi kalau boleh sikit lah. Ya. Ibn Taimiyah insya-Allah kami di IKSIM akan menganjurkan satu seminar membedah pemikiran Ibn Taimiyah. Boleh buat seminar soalan tu. Tapi tak apalah, kalau ada ditanya saya jawab ringkas saja. Pertama, kita ambil yang sepakat dulu. Al-Imam Ibn Taimiyah itu orang alim. Itu tidak ada pertikaian. Tidak ada orang mempertikaikan kealiman beliau. Maksudnya beliau ni orang berilmu. Bukan saja setakat berilmu, malah ada orang-orang alim yang hebat-hebat pernah berguru dengan beliau. Umpama Al-Imam Al-Zahabi pernah berguru dengan beliau, Al-Imam Ibn Katsir, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, ini antara orang yang pernah berguru dengan beliau. Tapi tak mestinya terima semua. Imam Zahabi ada kritik beliau, Imam Ibn Katsir tidak pakai akidah beliau, ya. Tapi beliau alim. Apa masalah dengan Imam Ibn Taimiyah? Adakah beliau Wahabi? Tidak. Kerana beliau hidup lama sebelum adanya Wahabi. Habis kenapa beliau cerita Wahabi Ibn Taimiyah? Sebab pengasas Wahabi, Syekh Muhammad Wahab, menjadikan Ibn Taimiyah ini sebagai idola dia. Jadi fatwa-fatwa Ibn Taimiyah ini selalu dianggap macam tak boleh salah. Habis kenapa Ibn Taimiyah ditolak? Di zaman beliau hidup, beliau dipenjara, keluar masuk penjara, kerana beliau melanggar ijma', kesepakatan para ulama. Melanggar ijma' itu hukumnya haram. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Orang yang ikut jalan selain pada jalan orang mukmin akan dibakar dalam neraka. Maksudnya melanggar ajaran orang mukmin, apatah lagi ijma'. Ijma' sudah sepakat, tiba-tiba dilanggar, hukumnya haram. Maka ulama tolak. Antara yang dilanggar ijma' yang sangat jelas adalah fatwa beliau mengatakan siapa yang musafir dengan niat nak ziarah makam Nabi, maka musafir dia itu musafir maksiat, tidak boleh solat jamak dan kosong. Macam kita kata orang musafir nak pergi berjudi, orang musafir nak pergi minum arak, itu musafir maksiat. Berbeza kalau dia musafir nak pergi berniaga, tapi dalam perjalanan dia minum arak, itu lain. Itu maksiat dalam safar. Ini memang tujuan dia musafir itu nak buat maksiat, maka tak bolehlah solat jamak kosong. Jamak kosong ni kerenganan. Mana nak bagi kerenganan nak buat maksiat? Bagi Ibn Taimiyah, musafir nak ziarah makam Nabi itu maksiat. Disebut oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah Anil Al-Islatil Makkiyah. Dikatakan Imam Ibn Taimiyah melanggar 60 ijma'. Sebahagian dalam perkara furu', sebahagian dalam perkara usul. Oleh sebab itu beliau ditolak oleh ulama-ulama. Sepakat 4 mazhab zaman itu menolak beliau. Bukan sebab beliau tak alim. Beliau alim,
tapi ada benda-benda yang beliau anggap ijma'. Ya, wallahu a'lam. Jadi kita senang cerita saja. Jangan pertikaikan diri pribadi beliau orang dah mati. Serah hal itu kepada Allah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'alun amma kanu yaf'alun. Tapi fatwa beliau yang melanggar Quran, sunnah, ijma' wajib ditolak, wajib diterangkan. Tapi untuk orang awam selalunya dilarang baca buku-buku beliau, takut tak tahu beza. Kalau ulama dia kata tak apa, Ibn Taymiyah ni ilmu dia luas, kita pilih mana yang elok, yang tak elok kita tinggal. Tapi kalau kita bukan pakar dia tak apalah, dia kata Ibn Taymiyah ni lautan yang luas. Saya menyelam, saya keluarkan mentari-mentari yang berharga, saya tinggalkan bangkai-bangkai dan binatang yang berbisa. Dia penyelam. Kalau kita bukan penyelam, akhirnya tenggelam. Jadi lebih selamat untuk orang yang kurang arif. Cukuplah dengan ulama-ulama kita yang tidak kontroversi, Imam Nawawi, Imam Ibn Asqalani dan sebagainya, sudah cukup untuk kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil